A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera Ustaz ucapkan kepada semua adik-adik Ustaz yang Ustaz kasihi. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, hari Selasa 25 Mei, masih lagi kita diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita sama-sama untuk belajar walaupun dalam talian, namun masih lagi diberi kesempatan untuk kita belajar juga. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan teruskan dengan pembelajaran kita yang seterusnya untuk subjek adab dan akhlak Islamiah. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 20. Okey, buku teks kamu muka surat 20. Untuk hari ni kita nak tengok tajuk dia iaitu adab bertanya. Kita tak habis lagi tajuk ni, tinggal sikit lagi. Okey, untuk hari ni kita nak tengok untuk subtopik yang seterusnya iaitu adab bertanya mengenai satu kisah yang terjadi pada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Okey, Abdullah bin Abbas. Jom kita tengok siapa yang dikatakan Abdullah bin Abbas ni. Dia ni siapa dia? Okey, jom kita nak tengok apakah kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW dengan Ibnu Abbas ni dan apa kaitan dia dengan adab bertanya. Okey, kita nak tengok satu persatu. Okey, cuba kita tengok. Okey. Ibnu Abbas atau nama sebenarnya Abdullah bin Abbas telah bersama-sama Rasulullah SAW sejak beliau kecil lagi. Ke mana-mana majlis ilmu atau perbincangan pasti beliau ada dan mendengarnya. Keakraban beliau, keakraban ni maksudnya rapatnya dia dengan Nabi SAW. Maksud keakraban ni maksudnya rapat. Okey, rapat. Kan macam kita kalau kawan biasa, kalau sahabat dia rapat lagi pada kawan tu kan. Macam itulah maksud dia. Jadi keakraban ni nak beritahu betapa rapatnya dia dengan Nabi SAW menjadikan beliau seorang yang berpengetahuan luas pada usianya yang masih muda. Senang cerita, Ibnu Abbas ini dia ni merupakan sahabat Nabi SAW yang mana pada zaman Nabi, masa zaman Nabi masih hidup, dia ni boleh dikatakan 24 jam akan sentiasa duduk dengan Nabi SAW. Tak kiralah di mana-mana pun dia akan duduk dengan Nabi. Dekat masjid, dekat surau, dekat luar dan sebagainya, dia akan bersama dengan Nabi SAW. Daripada sebabkan itulah dia ni merupakan seorang yang berpengetahuan luas. Maksudnya ilmu dia tu sangat banyak. Sangat banyak ilmu dia. Kalau kita tengok dekat satu tempat yang bernama Taif, kan, kalau kata ada peluang nak pergi buat umrah ataupun haji, kamu pergilah ziarah Taif. Dekat Taif tu ada satu maktabah. Maktabah ni apa dia? Perpustakaan. Nama perpustakaan tu Perpustakaan Ibnu Abbas. Boleh pergi dekat situ. Dekat situ ada macam-macam kitab ada dekat situ. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan sebagainya. Baik, kita sambung lagi kisah dia. Hidup bersama Rasulullah SAW telah membentuk sifat ingin tahunya. Suatu ketika, beliau berasa ingin tahu yang amat sangat tentang cara Nabi SAW solat. Satu hari, dia main dalam satu perasaan dalam diri dia, dia nak tahu macam mana Nabi SAW menunaikan solat. Dia nak tahu. Jadi, beliau pun tidur di rumah makcik dia. Lalu dia tidur dekat rumah makcik dia. Siapa dia? Maimunah binti Al-Harith. Siapa dia? Maimunah binti Al-Harith yang juga merupakan isteri Nabi SAW. Isteri Nabi ada banyak kan? Okay, nanti Ustaz akan cerita berapa banyak isteri Nabi dan Nabi ada isteri dan nama-nama isteri Nabi. Nanti Ustaz akan cerita. Baik, sambung. Sepanjang malam beliau berjaga sehingga terdengar olehnya Rasulullah SAW bangun untuk solat. Maksudnya sepanjang dia tidur dekat rumah makcik dia pada malam tu, dia ni sentiasa terjaga. Dia nak tengok apa Nabi buat. Okey, Nabi tidur lagi. Okey, dia tidur balik. Saat dia bangun pula, dia tengok Nabi buat apa. Nabi tidur lagi. Okey, dia tidur balik. Sampailah dia dengar Nabi bangun nak solat. Waktu tu dia bangun terus. Dia bangun, dia buat apa?
beliau pun segera mengambil air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Dia ambil ayak, dia bagi dekat Nabi untuk Nabi gunakan air yang dia ambil tu untuk berwuduk. Maka Nabi pun tengok kesungguhan beliau ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, doakan Ibnu Abbas ni sambil usap dekat bahagian kepala dia. Doa apa yang Nabi baca? Nabi baca, ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Makbul tak doa Nabi? Ya, makbul. Makbul doa Nabi. Ibnu Abbas ni merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan seorang ahli tafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran ada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ada 114 surah. Muka surat 1 sampai muka surat 604. Dalam Al-Quran tu dia merupakan seorang ahli tafsir. Jadi dia mentafsirkan ke semua ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran tu. Tak miss walaupun satu surah. Bahkan kitab dia yang ada pada hari ini masih menjadi rujukan oleh ulama-ulama seluruh dunia dalam ilmu tafsir. Masya Allah. Makbul tak doa Nabi? Yes, makbul doa Nabi SAW untuk menjadikan dia sebagai seorang ulama tafsir. Bahkan Nabi iktiraf dia. Nabi bagi satu kredit dekat dia. Kata Ibnu Abbas, hang memang seorang yang pakar dalam bidang tafsir. Nabi iktiraf dia. Masya Allah, Nabi iktiraf. Kalau kita diiktiraf macam tu, kita suka tak? Kita suka. Kan dapat pengiktirafan daripada Nabi kan. Seronok lah kan. Nabi bagi iktiraf. Sama lagi cerita sikit lagi. Berkata doa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas sentiasa mencari ilmu Allah dan berdamping dengan para sahabat Nabi SAW, walaupun ketika itu Rasulullah SAW telah wafat. Walaupun Nabi dah tak ada, Nabi tak wafat, lepas pada zaman Nabi, dia duduk dengan para sahabat. Duduk dengan Abu Bakar, duduk dengan Umar Al-Khattab, duduk dengan Uthman, duduk dengan sahabat-sahabat Nabi. Dia masih mencari ilmu. Apa yang Nabi turunkan kepada para sahabat dia, dia duduk berdamping dan dia cari ilmu. Nampak? Hebat tak dia? Hebat. Ibnu Abbas ni hebat. Sambung sikit lagi. Beliau sentiasa menjadi tempat rujukan para khalifah dan para sahabat sehinggalah beliau meninggal dunia semasa berumur 71 tahun. Dia wafat pada umur dia ataupun usia dia 71 tahun. Maksudnya daripada start dia hidup sampailah dia wafat, dia tak pernah berhenti untuk cari ilmu. Masya Allah, hebat tak dia? Ya, dia sangat hebat. Bahkan dia merupakan seorang ulama tafsir yang diiktiraf dunia pada zaman tersebut. Kalau orang nak rujuk tafsir Al-Quran, semua pakai rujuk kat dia. Sampai ke hari ni kitab dia masih ada lagi. Dekat Malaysia rasanya ada kitab dia. Boleh cari dekat perpustakaan yang besar-besar lah. Kalau kat sekolah mungkin tak ada, kena pergi dekat perpustakaan yang macam universiti yang tu ada. Okey. Jadi itulah kita kata sebahagian daripada kisah Abdullah bin Abbas ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Abbas tentang adab dia bertanya dengan Nabi SAW. Dia tak direct terus bertanya, tapi dia duduk dengan Nabi seolah-olah dia nak beritahu dekat Nabi, sedang aku nak tahu satu benda ni, tolong cerita Ustaz. Padahal dia tak tanya pun, dia duduk dengan Nabi pun Nabi macam dah tahu dah, okey dia ni macam nak tahu sesuatu ni, macam tu. Nampak tak adab dengan Nabi? Adab ketika bertanya, nampak tak lagi? Yes, itulah yang kita panggil sebagai adab bertanya. Okey, yang tu saja untuk kelas kita pada hari ni. Untuk adab dan akhlak ni. Untuk adab dan akhlak tak ada apa-apa benda yang kena buat. Okey, tak ada penota, tak ada latihan. Maksudnya dengar cerita ni pun dah cukup. Okey, yang tu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.